Heroin merupakan salah satu dadah yang paling digeruni di bumi hari ini. Tetapi lebih kurang 100 tahun yang lalu, sebuah syarikat besar Jerman menjualnya sebagai ubat batuk biasa. Malah kepada kanak-kanak. Ia mempunyai nama yang cantik, heroin, daripada perkataan heroik. Pekerja makmal mencuba sendiri dadah baharu itu dan menggambarkan rasa teruja dan gembira yang kuat. Itulah sebabnya nama itu kekal. Ia ditetapkan untuk penyakit paru-paru, selesema, sakit perut dan sakit jantung. Selama 15 tahun, syarikat yang sama membekalkan pasaran dengan kira-kira 1 tan bahan tulin setiap tahun. Hanya setahun selepas pelancarannya, penagih pertama muncul. 10 tahun kemudian, menjadi jelas dadah ini lebih ketagihan daripada morfin, dadah yang sepatutnya disembuhkan. Sehingga tahun 1912, iklan untuk bahan ini digantung di paparan farmasi di sebelah vitamin dengan gambar kanak-kanak yang tersenyum. Ini bukan fiksyen, ia adalah fakta sejarah yang terbukti. Kemudian ditemui bahawa sebaik sahaja berada di dalam badan, bahan itu bertukar menjadi morfin, dadah yang kononnya dilindunginya. Orang ramai mengambil morfin yang lebih kuat, menyangka ia hanya menyembuhkan. Pengeluaran dihentikan, tetapi sudah terlambat. Bahan itu telah tersebar ke seluruh dunia. Ia masih dijual secara bebas di farmasi Jerman sehingga tahun 1958. Setengah abad selepas penemuannya. Mengapa heroin begitu cepat meresap? Ia menembusi penghalang pelindung antara darah dan otak lebih cepat daripada hampir semua bahan lain di planet ini. Sebaik sahaja berada di sana, ia melekat pada zon keseronokan. Otak menerima isyarat kegembiraan berpuluh-puluh kali lebih kuat daripada sumber semula jadi, seperti makanan, kemenangan atau pelukan orang tersayang. Dengan penggunaan berulang, otak mula menekan beberapa zon keseronokan ini. Ia secara literal menyesuaikan diri dengan bahan tersebut. Dan kini, tanpa penyelesaian, seseorang tidak dapat merasakan kegembiraan biasa. Dalam beberapa minggu, badan berhenti merembeskan hormon kegembiraan sendiri. Ia lupa bagaimana untuk bahagia tanpa bantuan luar. Ia bukan lagi pilihan, ia adalah kesalahan badan. Ketagihan berkembang dalam minda lebih cepat daripada di dalam badan. Kadangkala, 2 atau 3 penggunaan sudah cukup untuk otak terus-menerus menuntut pengulangan, mematikan semua yang mengganggunya. Rasa khayal itu pudar dari semasa ke semasa. Ia hilang, hanya meninggalkan satu matlamat untuk melegakan kesakitan kerana kekurangan penyelesaian. Orang itu tidak lagi menyuntik untuk keseronokan, tetapi hanya untuk berasa normal. Kebanyakan penagih percaya sehingga akhirnya bahawa semuanya terkawal. Selepas beberapa minggu, mereka menyedari bahawa ini bukanlah kesnya. Dan pada ketika itu, hampir terlambat, perangkap itu telah tertutup rapat. Heroin memusnahkan badan secara sistematik dan tanpa belas kasihan. Urat terbakar akibat suntikan berterusan, kulit dipenuhi luka yang tidak sembuh dan pertahanan badan gagal melawan jangkitan biasa. Hepatitis dan penyakit darah serius yang lain berjangkit melalui jarum kotor. Jangkitan bukanlah sesuatu yang luar biasa, tetapi perkara biasa. Ramai yang berakhir di unit rawatan rapi walaupun sebelum dos berlebihan pertama mereka. Penampilan berubah dengan cepat. Kulit menjadi kelabu dan kendur, gigi hancur, mata sentiasa separuh tertutup. Orang yang pernah anda kenali menjadi tidak dapat dikenali dalam masa beberapa tahun. Otak juga merosot, ingatan menjadi lemah, tumpuan menjadi mustahil dan halusinasi bermula. Pada peringkat akhir, seseorang boleh duduk berjam-jam dalam keadaan terpinga-pinga, hidup, tetapi seolah-olah tidak lagi hidup. Lebih-lebih lagi, heroin membunuh sepenuhnya kelaparan. Orang ramai berhenti makan. Penurunan berat badan sebanyak 20 hingga 30 kg sepanjang tahun penggunaan aktif bukanlah satu pengecualian, tetapi kejadian biasa. Walaupun dos berlebihan dielakkan, yang bernasib baik dengan sendirinya, keracunan teruk masih meninggalkan kesan yang tidak dapat dipulihkan pada jiwa dan organ dalaman. Pemulihan tanpa penderitaan hampir mustahil. Purata jangka hayat untuk ketagihan aktif adalah 5 hingga 7 tahun. Bukan kerana nasib malang, tetapi kerana badan dan otak tidak dapat menangani apa yang sedang dilakukan kepada mereka. Mengapa heroin begitu sukar untuk dihentikan? Kerana penarikan diri bukan sekadar rasa tidak sihat. Ia adalah bencana fizikal yang bermula hanya beberapa jam selepas dos terakhir. Sakit di seluruh badan, kekejangan, muntah, insomnia, rasa seperti kulit terbakar dari dalam. Anda tidak boleh berbaring atau bergerak. 3 hari pertama tanpa dos adalah yang paling teruk. Mereka yang telah menggunakannya selama lebih setahun secara praktikalnya tidak dapat bertahan dengan ini sendiri. Ada yang mengambil langkah ekstrem dalam tempoh ini hanya untuk menghentikan sensasi yang tidak tertanggung. Walaupun gejala penarikan diri fizikal berlalu, keinginan itu berlarutan di fikiran. Ia berlarutan selama bertahun-tahun. Sebarang bau, tempat atau wajah yang biasa dari kehidupan masa lalu boleh serta-merta mengembalikan keinginan yang tajam. Apabila gejala akut reda, minggu-minggu kelemahan, kemurungan dan kekosongan sepenuhnya menanti. Badan pulih perlahan-lahan, otak lebih perlahan lagi. Jika ia pulih sama sekali, ia bukan sekadar tidak menyenangkan.
Doktor mengatakan keamatan penarikan diri akut adalah setanding dengan keracunan teruk dan patah tulang beberapa tulang serentak. Dan semua ini tanpa sebarang kelegaan kesakitan. Itulah sebabnya 90% orang tanpa bantuan perubatan yang serius akan berulang dalam tempoh 3 bulan pertama selepas berhenti. Otak mengingati segala-galanya dan sentiasa mengingatkan anda tentangnya. Adakah mungkin untuk bebas daripada ketagihan heroin? Secara teknikalnya, ya. Tetapi statistiknya adalah jelas. Kebanyakan orang yang berhenti kambuh. Bukan kerana mereka lemah, tetapi kerana otak mereka telah diubah secara kekal. Bahagian otak yang bertanggungjawab untuk kegembiraan dan membuat keputusan secara literalnya telah diubah suai untuk dadah. Walaupun selepas bertahun-tahun tanpanya, ia bertindak balas terhadap isyarat dari masa lalu seolah-olah tiada apa yang berubah. Kembali ke persekitaran lama adalah jalan terpantas untuk kambuh. Mereka yang selepas rawatan mendapati diri mereka kembali bersama rakan lama yang sama dan di tempat yang sama kambuh hampir tidak dapat dielakkan. Ini bukan pendapat, ia adalah data. Satu lagi fakta kejam, selepas tempoh pantang dadah, kepekaan terhadap dadah meningkat dengan mendadak. Dos yang sebelum ini boleh diterima oleh seseorang tanpa akibat boleh membawa maut selepas berehat. Inilah sebabnya mengapa 1/3 daripada dos berlebihan yang membawa maut berlaku pada minggu-minggu pertama selepas meninggalkan klinik atau penjara. Badan telah kehilangan daya tahannya yang biasa, tetapi keinginan itu kekal. Mereka yang berjaya membebaskan diri mengatakan perkara yang sama. Ia mungkin, tetapi ia adalah perjuangan setiap hari sepanjang hayat anda. Setiap hari, pilihan yang berasingan dan sedar. Dan satu hari yang buruk boleh menjadi hari terakhir anda. Heroin adalah salah satu daripada beberapa bahan yang menjadikan konsep bekas penagih hampir tidak wujud. Hanya ada mereka yang bertahan sekarang. Langgan saluran dan tonton episod lain, ia penting.